A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam sesi tafsir ringkas pada setiap muka surat Al-Quran. Insya-Allah. Pada pagi ini alhamdulillah, pagi ini pagi Ahad, kita dapat bersama-sama dalam sesi ini, dan sesi ini kita telah mula masuk pada pagi ini daripada masuk kepada surah, salah satu daripada surah yang amat berkaitan dengan kita, iaitu surah Luqman. Surah ini adalah surah yang berkaitan dengan kekeluargaan. Surah ini adalah berkaitan dengan tarbiyah. Tarbiyah itu apa? Tarbiyah anak-anak, tarbiyatul aulad. Tarbiyah anak-anak kita. Bagi orang yang dah ada anak, orang yang tak ada anak, orang yang dah ada anak, dia akan berhadapan dengan tarbiyah, bagaimana dia nak mentarbiyah anak-anaknya. Dan orang yang tak ada anak lagi, insya-Allah akan ada anak nanti kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak ada anak pun boleh tarbiyah orang lain, tarbiyah anak saudara, tarbiyah, maknanya boleh tarbiyah insya-Allah. Jadi pada pagi ni kita masuk pada muka surat 401 411 bukan 411, mula masuk kepada surah Luqman. Daripada namanya kita boleh fahamlah, dan juga daripada cerita yang ada dalam surah ini kita boleh fahamlah bahawa dia memang nak cerita tentang surah ini akan mengumpulkan perkara-perkara yang tema utamanya adalah tarbiyatul aulad, tarbiyatul abna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita mulakan sama-sama insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Jadi surah ini dimulakan dengan surah yang dipanggil sebagai surah muqatta'ah ataupun tahajji, surah-surah yang mempunyai huruf-huruf sahaja, yang tidak yang kita selalu dah baca sebelum daripada ni, kita pernah baca, kita pernah cerita dah apakah maksud daripada perkataan ini ataupun maksud daripada huruf-huruf ini. So ada macam-macam pendapat ulama tentang makna kepada huruf-huruf ini. Jadi pendapat yang disebutkan oleh Imam dalam kitab Jalalain disebutkan bahawa mudah saja, iaitu apa? Allahu a'lamu bimuradihi. Allah Ta'ala saja yang mengetahui dengan artinya, dengan kehendaknya, dengan maksudnya dan sebagainya. Tapi terdapat pelbagai ulama lain yang telah memberikan pendapat-pendapat mereka lah tentang makna daripada perkataan-perkataan ini, makna daripada huruf-huruf ini, huruf-huruf potongan ini. Kalau menurut Syekh dalam tafsir Al-Wasit, dia kata pendapat yang paling kuatnya ialah dia nak katakan, nak memberi isyarat bahawa Al-Quran ini diturunkan sebenarnya, walaupun panjang, walaupun banyak, walaupun apa yang turun kepada Muhammad ini, dia adalah tetap juga turun di dalam bahasa yang menggunakan huruf-huruf ini, Jadi kamu semua, wahai orang-orang yang tak percaya, wahai orang Arab yang ada kat depan Nabi SAW pada masa itu, mereka ni menggunakan perkataan-perkataan ini juga, menggunakan huruf-huruf ini juga. Tapi kenapa mereka tidak boleh mengadakan satu buku, satu surah, bahkan satu ayat yang daripada huruf-huruf ini juga? Kamu kan pandai, kamu kan penyair, kamu kan hebat. Tapi kenapa kamu tak boleh mengadakan bila Allah Ta'ala cabar? Sedangkan Quran ni daripada alif, daripada lam, daripada mim, daripada sad, daripada ra, macam-macam kan, daripada qaf, daripada nun. Tapi kenapa kamu tak boleh bawa menunjukkan bahawa lemah mereka ini, bahawa Al-Quran ini dengan cabarannya kepada mereka tetap juga tak mampu nak buat. Jadi menunjukkan bahawa itu adalah tafsir yang disebutkan oleh Syekh Tantawi di dalam tafsir Al-Wasitnya. Dalam kitab Akhawatir oleh Syekh Sya'rawi, dia menyebutkan perkara yang hampir sama juga, tapi disebutkan juga sedikit, iaitu sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala nak memberi tambih, nak memberi macam, nak kata memberi hai, hey, macam tu kan. Sebab lama kan cerita, putus datang, Allah Ta'ala nak peringatkan, nak menyegarkan untuk mereka dengar ni ayat-ayat ni kan. Itu adalah pendapat yang dipopularkan, yang
dicenderungi oleh Syekh Sya'rawi di dalam kitabnya. Tapi apa pun insya-Allah kalau kita ada peluang kita boleh baca maksud-maksud yang disebutkan oleh ulama tentang huruf-huruf ini. Okey, jadi kita pergi seterusnya kepada kandungan daripada surah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sekali lagi ayat yang kedua kita baca, tilka ayatul kitabil hakim. Itulah dia ayat-ayat Alkitab yang hakim. Jadi di sini ada ulama-ulama yang mengatakan bahawa Alkitab kat sini ialah apa-apa saja kitab, iaitu kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum daripada Nabi Muhammad. Jadi semua itu adalah kitab-kitab yang hakim. Itu adalah pendapat, cuma pendapat ini dikatakan oleh ahli tafsir sebagai pendapat yang lemah lah. Pendapat yang kuat mengatakan bahawa Alkitab di sini artinya adalah Alkitabul Quran. Jadi makna Quran, kitab-kitab ayat-ayat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ni adalah merupakan kitab-kitab yang hakim. Hakim ini apabila diberi sifat kepada Al-Quran, dikata dia ni mempunyai banyak makna. Terkandung pada perkataan hakim itu sendiri ada beberapa makna. Makna yang pertamanya ialah Quran ini mempunyai penuh dengan hikmah. Hikmah ni apalah? Hikmah ni kalau kita kata-kata hikmah kan, kata-kata hikmah maknanya kata-kata yang indah, kata-kata yang mempunyai banyak makna, yang mempunyai maknanya itu adalah tinggi nilainya dan sebagainya. Itu yang pertamalah kan, hikmah. Yang keduanya dikatakan oleh ahli tafsir sebagaimana disebutkan oleh Syekh Tantawi, iaitu makna hikmah ini di sini juga ialah muhkam. Muhkam maknanya kukuh, maknanya teguh, maknanya kuat. Jadi artinya ialah Quran ni adalah satu benda yang kukuh, yang mantap, yang walaupun dia mencabar tapi tidak ada orang berani untuk menyahut cabaran dia. Itu muhkam. Kemudian yang ketiga ada lagi makna lagi bagi Al-Hakim ni ialah Al-Hakim. So dia ada beza kan, Al-Hakim dengan Al-Hakim. Kalau Al-Hakim tu mempunyai hikmah. Kalau Al-Hakim, salah satu daripada makna yang diberi oleh ulama tafsir kepada perkataan ini ialah Al-Hakim, iaitu yang menghukumkan, artinya yang menentukan, artinya yang memutuskan mana betul mana salah. Jadi Al-Quran ini mempunyai memang ketiga makna ini ada pada Al-Quran, iaitu Al-Quran Hakim, Al-Quran Hakim, Al-Quran muhkam. Jadi kita boleh pakailah mana-mana salah satu daripada ini ataupun tiga-tiga sekalipun memang terpakai, memang sesuai untuk Al-Quran. Jadi tilka ayatu al-kitabi al-hakim, hudan wa rahmatan lil muhsinin. Quran ini menjadi hudan, menjadi petunjuk, kita boleh faham semula, dan juga menjadi rahmat. Jadi petunjuk, bukan hanya petunjuk saja. Kalau kita kata petunjuk jalan kan, kita tanya orang di mana jalan nak pergi, kemudian dia tunjuklah jalan kepada kita. Jadi kita dia bukan memberi kita kata memberi rahmat kepada kita kan, dia tunjuk jalan kepada kita. Tapi Quran ni dua sekali kan, dia ni menjadi penunjuk, menunjukkan kepada kita mana salah mana betul, dan kemudian yang kedua dia ni menjadi rahmat kepada kita, lil muhsinin, kepada orang muhsin lah, allazina yuqimuna as-solah. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan lagi, iaitu orang muhsin ni iaitu orang yang mendirikan solat. Solat kita fahamlah, insyaAllah tak ada masalah kan. Walaupun solat ni kita kata pada masa ni, pada masa ayat ni turun ni, solat 5 waktu ke dah ditetapkan. Jadi kita tak bincang benda tu, kita tak bincang benda solat ni waktu tak 5 waktu ke dan sebagainya. Sebab apa? 5 waktu tu ketetapan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas daripada Isra Mi'raj. Tapi sebelum daripada tu umat Islam dah semayang dah kan. Jadi maknanya semayang daripada awal Islam lagi. Dan juga umat-umat yang terdahulu pun, pengikut Nabi-Nabi terdahulu, mereka ni semua ni solat. Jadi maknanya solat tu ialah yang penting kan. Kemudian bagi kita 5 waktu tu kan Allah Ta'ala tetapkan sebagai waktu. Jadi kalau tak solat, waktu pun buat apa kan. Yang pentingnya ialah solat, kemudian lepas daripada waktu. Jadi maknanya sekarang ni Allah Ta'ala sentiasa menyebutkan sini as-solah. Dalam ayat sebelum daripada ni kita pernah baca kan, bahawa Allah Ta'ala sebutkan pada pagi, pada petang, pada waktu zahir, tengah-tengah kan. Jadi maknanya itu adalah kena ada, dia nak sebutkan kena ada distribution kan, maknanya kan diselerakkan sembahyang tu, supaya kita sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua kat sini ialah wa yu'tunaz zakah, dan mereka ini kita kata menunaikan zakat kalau ikutnya membayar zakat dan sebagainya. Tapi kalau ikutnya di Mekah belum ada lagi zakat Jadi bagaimana Allah Ta'ala sebutkan zakah? Jadi sebab itulah perkataan zakah tu sendiri, perkataan zakat sendiri bukan artinya bila disebutkan zakah kalau di Mekah zakat macam mana, bukan diwajibkan, tapi artinya adalah
Pembersihan iaitu dengan memberikan sebahagian daripada harta kita, bahagian-bahagian, berapa bahagian, 2.5% ke 10% dan sebagainya, 20% ke, itu tu di Madinah tu di Madinah kan. Ini di Mekah cerita ayat ni kan. Sebab ayat yang kita baca ni surah Luqman ni adalah ayat Makkiyah. Hanya menurut setengah ulama dia kata ada 3 ayatnya daripada sini yang madani. Itu setengah pendapat ulama lah kan. Tapi secara umumnya surah Luqman ni adalah surah Makki. Jadi bila surah Makki, bila disebutkan zakat, erti apa? Pembersihan apa? Iaitu maknanya menginfakkan sebahagian daripada harta. Berapa banyak tidak ditetapkan, tapi itu adalah berdasarkan kepada keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yutuna zakah. Jadi maknanya sebutkan sifat masalah kita berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian kita ini menunaikan tuntutan harta, memberi sebagian harta kita, sanggup untuk berpisah dengan harta kita untuk diberikan kepada orang yang memerlukan, untuk diberikan kepada Islam. Maka itu adalah 2 sifat yang sangat penting lah, yang diulang-ulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa hum bil akhirati hum yuqinun. Dan yang ketiga, mereka yakin dengan akhirat. Jadi 3 perkara lah kat sini Allah Ta'ala sebutkan orang muhsin tu, iaitu mendirikan solat, memberikan sebahagian daripada hartanya ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang ketiga ialah yakin dengan akhirat. Jadi kita semua kan, saya nak sebut sikit lagi pasal zakat ni kan. Sebab ada sebahagian daripada kita mungkinnya duit sedikit. Jadi tak wajib lah zakat kan dari segi tuntutan syaraknya. Tetapi bila Allah Ta'ala sebut ni berulang-ulang ni, ertinya apa tentang zakat ni? Ertinya tidak semestinya kita ni menunggu harta kita ni cukup nisab, cukup haul dan sebagainya untuk kita infakkan fisabilillah, untuk kita berikan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada sikit, kita beri sikit. Macam pagi tadi kan, saya biasanya akan ada lah orang sedekah kat sini kan, orang sedekah apa-apa kan. Jadi dibagi, setiap orang nak masuk masjid dia akan bagi kan. Hari ni dapat lagi. Kemarin pun saya tengok ada juga dia orang berikan. Kadang-kadang ada nasi, macam-macam lah diberikan. Benda-benda yang diberikan hadiah. Jadi mana orang suka. Itu adalah satu contoh lah. Saya sebutkan contoh pemberian kan. Tapi kita ni kan sangat luas lah pemberian kita boleh berikan kepada orang yang memerlukan, kepada orang yang tak nampak, kepada ada orang, kepada fisabilillah, kepada untuk usaha-usaha orang menyebarkan Islam kan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benda-benda ni sangat banyak lah kan yang boleh kita infakkan. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allah Taala kata mereka itulah. Dalam surah Al-Baqarah kita dah baca kan. Jadi surah Al-Baqarah ni kalau ikutnya ialah madani, tapi disebutkan benda yang sama juga, hampir sama kan, iaitu apa? Orang inilah orang yang mendapat petunjuk daripada Tuhan mereka, dan mereka inilah orang-orang yang akan berjaya. Muflihun, falaha. Falaha tu erti asal falaha ni adalah apa ni, itu syaqqa artinya, itu membelah kan. Membelah kan. Sebab itulah kita panggil apa ni, orang-orang yang muflih ni dipanggil syaqqa kerana dia dapat keluar daripada kongkongan tu kan, iaitu dia berjaya kan, iaitu itu asal perkataan lah bahasa Arab kan. Kemudian wa minan nas man yashtari. Kemudian seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan satu bentuk manusia yang mana mereka ni tak ada kerja lain, iaitu apa? Yashri nafsahu wa minan nas man yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah bighairi ilmin. Jadi dikatakan ayat ini, ayat kita ayat yang ke-6 sekarang ayat ini diturunkan pada zaman Nabi SAW dulu kan bukan maknanya bukan kita terikat dengan sebab turun tu tapi sebab ayat ini cuma nak ceritakan iaitu ada bentuk manusia yang berlaku di zaman Nabi tu ialah apabila ada seorang ketua Quraisy lah bernama An-Nadh bin Al-Haris. Dia ni orang bisnes, dan dia ni selalu pergi ke Syam. Jadi bila Muhammad ni dah muncul di Mekah ni kan, jadi dia pun pergi ke Syam. Dia tengok ada yang pertama sekali dia tengok ada dijual buku-buku cerita-cerita lama kan. Jadi dia pun beli. Yang keduanya dia tengok ada perempuan yang pandai menyanyi, dia pun beli. Hamba perempuan yang pandai menyanyi, kemudian dia beli. Dia bawa balik ke Mekah. Apa yang dia buat, ni nak ceritanya tak ada kerjanya orang. Ada juga orang yang berfikir macam ni. Bila dia tengok Muhammad ni akan berceramah ke bercerita pasal Islam kan, dia akan bawa lah penyanyi dia tu untuk menyanyi. Dan kemudian itu yang pertama lah kan. Untuk apa? Dia kata ini lagi best, ni lagi best. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah dia bawa buku dia ni, dan katakan tengok ni aku ada cerita sedap lagi.
Jadi dia pun ceritalah apa-apa yang dalam kandungan buku dia tu, yang dibawa balik tu dia. Jadi nak katanya kan, dia nak katanya maknanya dia tu usaha kan, menghabiskan duit dia kan, menghabiskan harta dia demi untuk mengganggu ajaran Islam, untuk mengganggu ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi maknanya kan sini kan, ada juga manusia yang jenis macam tu. Kalau dia buat kerja baik, kerja dia baik-baik, bagus sikit. Kenapa lah dia sibuk sangat tentang Muhammad ni kan, dia sibuk tentang Islam kan, ganggu orang dan sebagainya. Jadi itulah yang berlaku, nak macam mana kan. Jadi kita kata sampai sekarang pada hari ni kan, kita tengok macam-macam tu kan. Orang nak sembahyang tarawih adalah gangguan ya. Cerita sedap lah, macam-macam kan dalam TV dan sebagainya. Pada masa itulah dia mengganggu kan. Kita tengok kan, ada macam kelab malam lah ada kat sini kan, yang mengganggu manusia ni kan, daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Zaman sekarang ni lagi mudah lah kan, dengan internetnya, dengan apa ni kan, manusia boleh tengok macam-macam sentiasa benda yang baru keluar kan. Ada macam-macam, ada Netflix lah, ada YouTube lah, ada macam-macam. Jadi maknanya kan, benda-benda ni kadang-kadang mengganggu kan, mengganggu dia. Kita kata dia tak ada nak mengganggu, dia kata terpulanglah pada awak pilih lah kan. Tetapi dia lah yang kata jangan ke mana-mana kan, nanti kita akan ada siaran ni yang best, pada masa itulah nak semayangnya, pada masa itulah nak ni kan. Jadi mengganggu kita daripada nak buat benda-benda baik. Kalau benda-benda faedah tak ada masalah, insyaAllah kan. YouTube ke apa ke, kalau benda faedah, tengok benda-benda faedah, insyaAllah tak ada masalah. Tapi of course lah, jangan mengganggu daripada beribadahnya kita kepada Allah, daripada kita nak buat benda-benda baik insyaAllah. Kemudian Allah SWT sebutkan sini jadi dia ni Allah ada kat sini kan, ada perkataan sikit, liyudillah ni tujuan dia adalah ada kiraat bacaan Al-Quran ni, kiraat ulama-ulama yang membacanya dengan liyudillah. Ada bacaan dengan liyadillah, ya dengan ya tu pada atas Jadi bila yudillah itu maknanya menyesatkan orang lain. Kalau yadillah maknanya dia tu menyesatkan diri sendiri. Jadi ulama-ulama tafsir bersebutkan iaitu bila liyudillah ni maknanya dia berusaha untuk menyesatkan orang lain. Tu kita boleh faham kan. Tapi ada juga orang yang mana yang yadillah, yadillah, iaitu dia ni untuk menyesatkan diri sendiri. Macam mana menyesatkan diri sendiri kan? Untuk menjadikan dia sesat. Jadi itu untuk mengukuhkan lagi, ulama tafsir kata untuk mengukuhkan lagi kesesatannya. Dia dah sesat lah, jadi dia cari lagi benda-benda yang boleh menyesatkan, mengukuhkan kesesatan dia tu. Tengok kan manusia kan, sampai ada macam tu kan, menghabiskan duit. Betul lah kan, manusia sekarang menghabiskan duit, membeli untuk merosakkan diri sendiri, membeli satu benda, membayar satu benda untuk dirosakkan tak keluar suara lah. Okey, wa yattakhidha huzwa, dan mengambilnya sebagai yang apa ni, mensia-siakan dia. Ulaika lahum azabun muhin. Allah Taala kata bagi mereka itu lahum azabun muhin, azab yang menghinakan. Wa iza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran. Bila dibacakan ayat Quran, bila dibacakan benda-benda baik, bila diceritakan benda-benda baik, dia walla mustakbiran. Jadi dia berpaling lari ka'allam yasma'ha, tak nak dengar padahal dia dengar. Jadi macam tak nak dengar kan. Ka'anna fi uzunaihi waqra, macamlah ada waqra. Waqra ni kita nak kata apa, penyumbat dalam telinga tu kan, macam tak boleh dengar, dia tak boleh dengar benda baik kan. Tak dengar Quran ke benda baik, kita tak boleh dengar ajaran yang baik ke kan, cerita yang baik kan. Fabashshirhu bi'azabin alim. Allah Taala kata kepada orang macam ni beri berita gembira kat dia. Ceritalah nanti ada benda yang baik untuk awak iaitu benda azab. Sebenarnya bukanlah benda baik, benda tak baik lah sebenarnya kan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan macam tu, fabashshirhu, untuk untuk menyakitkan lagi mereka ni. Okey, innal ladzina amanu wa amilus solihat lahum jannatun na'im. Jadi Allah Taala sebutkan lagi yang balasan orang yang baik. Allah Taala tak lupa insya-Allah kan. Orang yang baik ada balasan yang baiknya. Orang yang jahat, seorang yang tak nak dengar cakap, tak nak dengar benda-benda yang baik, tak nak dengar seruan Nabi, seruan da'i, seruan orang yang menyuruh kepada Islam, maka itulah ada dia tu, azab bin alim. Tapi orang yang beriman, orang yang ikut, maka dia akan dapat apa? Wa amilus solihat lahum jannatun na'im. Dia akan dapat jannah yang penuh dengan nikmat an-na'im, nikmat khalidina fiha, bukan sekadar tu saja, yang best lagi ialah kekal dalam tu. Itu yang best kan itu maknanya. Kita kata walaupun tak sedap sikit pun, tapi kalau kekal tapi kekal
Maknanya tak ada fikir masa. Nanti sebulan lagi habis lah. Tak ada. Setahun lagi habis lah. Tak ada. Macam kita kan tak? Kita ni kan, umur kita kan, kita kata kan. Kita ni nak mati kan, kan. Nanti kita dah umur tua sikit. Macam saya lah kata kan. Tua sikit. Lepas tu nanti 60. Nanti 70. Lepas tu mati lah kita kan. Sebab apa, semua orang sebelum daripada kita semua mati. Mak kita, ayah kita mati. Semua datuk, nenek kita semua mati kan. Jadi kita pun akan mati juga. Orang yang muda 20, 30 ni tak fikir lagi. Ada tu masa dia kan. Dia berfikir macam kita sewa rumah kan. Kita sewa rumah nanti habis lah. Nanti kereta kita buruk lah. Tapi syurga tak ada. Khalidina fiha wa'adallahi haqqa. Janji Allah pasti betul. Menuh wal azizul hakim. Dia maha aziz, dia maha hakim. Yang tadi lah kan. Tapi hakim tadi, hakim Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hakim Allah. Yang tadi tu hakim Alkitab. Ada beza sikit. Kemudian khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Allah Taala sebutkan lagi kehebatan dia. Kita tengok sangat banyak kan, berulang-ulang Allah Taala sebut, iaitu sekarang ni langit tak ada tiang. Sebelum ni kita dah sebut dah, langit tak ada tiang yang kamu boleh lihat. Ada. Kalau orang main silap mata kan, dia tengok kan, ada tiang, ada tali. Tak ada tali kan, dia buat macam tu kan tak. Jadi langit, kita pernah tak ada orang kata ada tiang? Tak pernah ada orang kata tiang. Kita ni nak buat satu bangunan kan, betapa susahnya kan. Betapa susah kan. Kalau bangunan tu tinggi tu, KLCC kat bawah tu kan, dia punya dalam tu kan, kena ada apa ni, foundation dia tu kan. Sangat susah kan. Sebab apa, kalau tak jatuh sengit lah bangunan tu. Jadi bangunan di Itali lah kan. Tapi Allah SWT bina langit yang hebat ni kan, mana ada tiang. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala sebut apa? Wa alqa fil ardi rawasiya. Seolah macam dicampakkan. Dicampakkan di atas bumi ni pula ni rawasiya. Rawasiya tu maknanya bukit bukit ataupun gunung yang teguh, yang kuat rawasiya. Jadi Allah Ta'ala letakkan ini supaya apa? Antamida bikum ni, kalau ikutnya ialah dalam bahasa Arab cara macam tu, tapi kalau ikutnya cakapan biasa dia ada la kat situ, alla tamida bikum. Jadi Allah Ta'ala jadikan apa ni, bukit-bukit tu supaya bumi tak bergoyang. So ada manusia ni fikir macam mana tak bergoyang kadang-kadang setengah-setengah benda tu manusia fikir tak sampai lagi tahap ilmu dia. Tapi kita yakin bahawa ada bukit ni lah menyebabkan bumi ni tak bergoyang. Antamida bikum. Nanti ada orang kata pula, ini kawasan ni kita kata kita ni kawasan di Malaysia, mana ada goyang-goyang, mana ada gempa bumi kan. Yang goyang-goyang tu di gempa-gempa bumi di Indonesia, kawasan-kawasan kan, ada bukit tapi bergoyang juga, gempa bumi juga, macam mana kan. Tu kadang-kadang penafsiran kita yang pendek lah kan. Kita cuba untuk menafsirkan Quran dengan cara pemikiran kita yang pendek. Tengok-tengok nanti adalah jumpaan kan. Macam tu lah kan. Macam sekarang lah kan, kita kata kan, kenapalah orang kita disuruh kan, jauh kan, lelaki perempuan contohnya kan, tak kena pakai mask lah pula sekarang ni kan. Apa benda, tengok dulu orang kata apa ni kena pakai, orang pakai pudah ke apa benda kan. Kita rupa-rupanya sekarang semua orang pakai pudah kan. Okey, jadi wa alqa wa basta fiha min kulli dabbah. Nikmat lagi Allah Taala sebutkan, iaitu Allah Taala basta tu maknanya menyebarkan fiha pada bumi ini min kulli dabbah, semua jenis melata. Dabbah ni benda melata, tapi kita tengok sini lah, binatang lah biasanya dabbah ni kan. Jadi kita tengok Allah Ta'ala mudahkan biarkan binatang kan. Tengok kalau pergi ke New Zealand, orang duduk di New Zealand kan, tengok kambing dia tu lebih ramai daripada manusia. Orangnya sikit saja, tapi kambing tu banyak kan, sehingga dia boleh ekspor. Macam mana dia boleh beranak kan, biarkan kambing tu kan. Lembu kan tetap ada daripada zaman dulu sampai sekarang. Jadi manusia ni boleh makan. Tengok, bayangkan kalau lembu tak ada, kambing tak ada, manusia nak makan apa? Tak ada lah kan. Ikan pun tak ada, tapi Allah Ta'ala biarkan. Itu wabasta fiha min kulli dabbah, semua jenis-jenis kan. Kita makan hari ni daging merah tak sedap, makan daging putih, daging ayam. Tak sedap pula, dah boring dah, makan ikan. Lepas tu boring pula, makan apa lagi? Makan belalang. Boring pula tu, makan apa lagi? Makan dah, ikutlah kan, makan pisang, makan apa benda kan. Semua jenis kan, binatang yang halal boleh dimakan, banyak sangat benda kan. Wabasta fiha min kulli dabbah, nikmat kepada kita. Wa anzalna minas sama'i ma'an. Seterusnya ialah
daripada yang keempat sekarang, iaitu daripada langit pula Allah turunkan hujan. Lepas tu fa'ambatna fiha min kulli zawjin karim. Lalu tumbuh dari bumi ni macam-macam tumbuhan dengan air itu kan. Jadi Allah Ta'ala sebutkan turun hujan, kemudian tumbuh-tumbuhan. Tengok kan, air, kalau tak ada air tak boleh. Kalau ada air, insya-Allah, walaupun tak ada tanah, boleh buat hidroponik contohnya kan. Jadi maknanya kat sini, kita ni kan bergantungnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kan. Kalau tak ada, kalau Allah Ta'ala tak beri kita ni hidup di padang pasir, tak ada air, tak ada pokok, mati. Tapi Allah Ta'ala beri kita kan kemudahan macam-macam lah. Jadi kena fikirkan kemudahan kita, kemudahan adanya bukit, kemudahan adanya langit dan macam-macam tu, semua tu adalah untuk manusia. Jadi manusia ni untuk siapa pula? Takkanlah manusia ni untuk dirinya sendiri, tapi manusia ni untuk Allah lah. Dan Allah Ta'ala dah beri banyak benda kepada kita kan, untuk memudahkan kehidupan. Haza khalqullah, Allah Ta'ala kata, ini kejadian Allah, ini makhluk Allah semua, ini ciptaan Allah. Fa'aruni maza khalaqal lazina min. Tunjukkan apa yang benda lain dia boleh buat. Yang kamu kata Tuhan ni, batu ni, apa benda, kamu pun nak buat, kamu buat dia. Apatah lagi dia nak, takkan dia nak buat kamu, takkan dia nak bagi rezeki pada kamu, takkan dia nak buat binatang-binatang untuk kamu. Jadi ertinya sini kan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala kan cabar mereka ni. Fa'aruni, mana. Kita kan tunjukkan. Baliz zalimuna fi dhalalim mubin. Tapi orang yang zalim ni tetap juga dia sesat juga. Macam mana? Tapi kita insya-Allah tetap akan berusaha, insya-Allah. Setakat itu saja hari ini, muka surat 411. Kita akan sambung lagi nanti 412 insya-Allah daripada surah Luqman. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.